Al-Quran, utamanya adalah kitab panduan. Ia berbicara kepada hati dan minda. Ia menawarkan jalan untuk umat manusia. Tapi selain mesejnya yang mendalam, ramai percaya ia ada tanda-tanda tersembunyi. Tanda-tanda ini menunjukkan asal-usulnya yang suci dari Tuhan. Salah satu jenis tanda ini ialah apa yang sesetengah orang panggil mukjizat matematik. Ini merujuk kepada corak dan susunan nombor yang teliti dalam teksnya. Ini bukan nombor-nombor biasa sahaja. Nampaknya, ia sengaja ditenun dalam wahyu itu. Ini menunjukkan tahap kerumitan dan ketepatan yang luar biasa, yang mustahil bagi manusia masa itu. Pentingnya aspek matematik ini bukan untuk ganti mesej utama Al-Quran. Panduan hidupnya tetap yang paling utama. Sebaliknya, ciri-ciri nombor ini jadi lapisan tambahan yang mengagumkan. Ia beri kita cara lain untuk berfikir bagi mereka yang cari pemahaman lebih mendalam. Bagi orang beriman, ia boleh kuatkan iman. Ia tunjukkan Al-Quran bukan buku biasa. Ia ada tanda tangan unik, macam cap jari penulisnya. Dimensi matematik ini ajak kita kaji Al-Quran dengan lebih kagum dan hargai pelbagai sisinya. Ia menunjukkan ada kebijaksanaan yang jauh lebih hebat dari kemampuan manusia. Cuba kita fikirkan keadaan di tanah Arab abad ke-7. Tak ramai yang pandai membaca dan menulis. Ilmu matematik tinggi atau alat kira-kira canggih memang tak ada pada seorang nabi yang umi. Susah untuk ramai orang terima, macam mana kaitan nombor yang rumit begini boleh sengaja dimasukkan dalam teks yang panjang ini oleh manusia. Jadi, corak-corak ini dikemukakan sebagai bukti. Bukti yang sumber Al-Quran adalah ilmu yang meliputi semua perkara, termasuk bahasa matematik yang tepat. Ia satu cabaran tersembunyi, satu mukjizat senyap bagi mereka yang berfikir. Kajian matematik ini merangkumi kiraan perkataan yang mudah, hinggalah hubungan rumit antara ayat dan surah. Ia termasuk nombor-nombor tertentu yang muncul dalam konteks penting. Ia juga melibatkan susunan dan keseimbangan yang simetri. Kajian tentang perkara ini masih berterusan. Corak-corak baru kadang-kadang ditemui oleh pengkaji. Tujuannya bukan untuk tilik nasib atau ramalan nombor. Ia tentang menghargai satu susunan tersembunyi. Susunan yang seolah-olah menjadi saksi kepada pencipta yang maha teliti dan maha mengetahui. Dimensi matematik ini cuma tambah satu lagi lapisan kepada kedalaman Al-Quran yang tiada habisnya. Surah Al-Baqarah adalah surah terpanjang dalam Al-Quran. Ia mengandungi 286 ayat semuanya. Surah ini meliputi pelbagai topik. Ia meletakkan banyak prinsip asas untuk umat Islam. Yang menariknya, dalam surah panjang ini, ada satu ayat yang sebut tentang ummah Islam, atau masyarakat Islam, sebagai umat pertengahan atau umat yang adil dan seimbang. Ayat ini ialah ayat yang ke-143. Apa yang menakjubkan di sini ialah kedudukan sebenar ayat ini. Kalau kita bahagi jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu 286, dengan 2, kita akan dapat 143. Ini bermakna ayat 143 adalah ayat yang betul-betul di tengah surah penting ini. Susunan ini sangat menakjubkan. Ayat itu sendiri bincang tentang konsep menjadi wasatan, yang bermaksud pertengahan, adil, seimbang, atau sederhana. Ayat itu berbunyi, "Dan demikianlah kami jadikan kamu umat Islam, satu umat yang pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Padanan sempurna antara isi kandungan ayat ini dengan kedudukan matematiknya sebagai ayat tengah adalah sangat mendalam. Seolah-olah Allah bukan sahaja memberitahu kita tentang sifat ini, tetapi juga menunjukkannya melalui struktur firman-Nya sendiri. Ini contoh yang indah bagaimana bentuk selari dengan kandungan. Ketepatan ini beri kita banyak bahan untuk difikirkan. Mungkinkah kedudukan yang begitu sempurna ini hanya satu kebetulan dalam surah sepanjang ini? Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Ayat-ayat dan surah-surah tidak selalu diturunkan mengikut susunan yang kita lihat dalam mushaf, Al-Quran yang bertulis. Susunan akhirnya adalah atas petunjuk ilahi. Kedudukan khusus ayat 143 dalam surah Al-Baqarah ini menunjukkan ada rancangan yang disengajakan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan dan kesederhanaan, bukan sahaja sebagai satu konsep, tetapi sebagai prinsip yang ditekankan secara struktur dalam Al-Quran itu sendiri. Bagi mereka yang kaji struktur Al-Quran, ini lebih dari sekadar fakta yang menarik. Ia adalah satu tanda, satu mukjizat tersembunyi. Ia menunjukkan ada satu kebijaksanaan yang mengawasi dan menyusun wahyu dengan sangat teliti.
Tema menjadi umat pertengahan adalah penting kepada identiti dan peranan umat Islam. Kedudukannya betul-betul di tengah surah terpanjang Al-Quran, menekankan kepentingan ini dengan cara matematik yang unik. Ia adalah peringatan tentang kedalaman Al-Quran, di mana susunan ayat pun boleh membawa makna yang mendalam dan mencerminkan kebijaksanaan ilahi. Surah Al-Hadid adalah surah ke-57 dalam Al-Quran. Perkataan Arab Al-Hadid itu sendiri bermaksud besi. Surah ini ada kaitan nombor yang menarik berkenaan unsur ini. Salah satu ayat penting dalam surah ini ialah ayat 25. Ayat itu menyatakan, "Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia." Ungkapan Anzalna Al-Hadid yang bermaksud kami turunkan besi sangat penting. Setengah ulama kata, konsep besi diturunkan ini mungkin merujuk kepada asalnya dari luar angkasa, sebab kebanyakan besi di bumi datang dari meteorit semasa pembentukan bumi. Apa yang menarik ialah kaitannya dengan nombor atom besi. Dalam kimia moden, nombor atom untuk unsur besi Fe ialah 26. Dalam surah Al-Hadid, jika dikira ayat-ayat dari permulaan surah sehingga, dan termasuk ayat yang menyebut tentang penurunan besi, ayat 25, dan kemudian kita perhatikan ayat selepasnya, ia adalah ayat 26. Walaupun ayat 25 jelas sebut pasal besi, sesetengah pengkaji dapati nilai nombor perkataan hadid itu sendiri dalam bahasa Arab, guna kiraan abjad, ialah 26, dal 4, tapi kiraan ini boleh berbeza dan dibahaskan. Secara lebih terus, nombor surah ini ialah 57. Nilai gematria Al-Hadid, base itu, juga 57, alif sati, lam 230, hai 8, yel 10, del 4. Kaitan antara nama surah, nombornya, dan sifat atau sebutan besi ini sangat menarik. Tambahan pula ayat itu sebut besi diturunkan. Sains moden beritahu kita teras bumi kebanyakannya terdiri daripada besi dan nikel. Jumlah besi yang banyak ini main peranan penting dalam hasilkan medan magnet bumi. Medan magnet ini lindungi hidupan di bumi daripada sinaran matahari yang bahaya. Kenyataan Al-Quran tentang besi ada kekuatan perang yang hebat dan manfaat untuk manusia, selari dengan banyak kegunaannya, dari alat dan pembinaan, hingga peranannya yang penting dalam geologi planet dan perlindungan. Idea yang surah Al-Hadid, ada kiasan berkaitan unsur besi, kepentingannya, dan mungkin juga sifat atomnya atau pentingnya untuk struktur bumi, memang hebat. Untuk teks yang diwahyukan pada abad ke-7, kaitan tersembunyi dengan pemahaman sains yang muncul jauh kemudian ini, dilihat ramai sebagai tanda ilmu dari Tuhan. Break time. Seolah-olah Al-Quran simpan maklumat tentang alam semula jadi dalam struktur dan pilihan perkataannya. Tunggu manusia temui kaitan ini bila ilmu mereka bertambah. Ini menunjukkan sumber ilmu yang tidak terhad oleh masa atau pemahaman manusia. Selain ayat atau surah tertentu, Al-Quran tunjukkan corak matematik yang lebih luas, meliputi seluruh teksnya. Corak-corak ini menunjukkan satu reka bentuk menyeluruh, macam permaidani indah yang ditenun dengan ketepatan nombor. Salah satu contoh yang selalu disebut ialah kekerapan perkataan tertentu. Contohnya, perkataan hari dalam bentuk tunggal dilaporkan muncul 365 kali, sama dengan jumlah hari dalam setahun mengikut kalender Suria. Begitu juga perkataan syahr, bulan dalam bentuk tunggal, dikatakan muncul 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Kaitan macam ini sangat menakjubkan. Satu lagi perkara menarik ialah keseimbangan perkataan yang berlawanan atau berkaitan makna. Contohnya, perkataan dunia, kehidupan dunia ini, dilaporkan muncul 115 kali, dan perkataan akhirah, hari kemudian, juga muncul 115 kali. Keseimbangan sempurna dalam menyebut dua konsep yang berbeza tapi berkait rapat ini patut diberi perhatian. Sama juga, perkataan macam malaikat dan syaitan dikatakan muncul dengan jumlah yang sama, 88 kali setiap satu. Perkataan untuk hidup, al-hayat, dan mati, al-maut, serta terbitannya juga dilaporkan muncul dengan kekerapan seimbang, 145 kali setiap satu. Contoh-contoh keseimbangan nombor ini nampaknya mencerminkan satu prinsip tema yang mendalam dalam Al-Quran Mizan, atau keseimbangan. Al-Quran kerap sebut tentang keseimbangan dalam ciptaan, dalam keadilan, dan dalam jalan kebenaran. Untuk jumpa konsep keseimbangan ini, terpancar dalam statistik perkataan dalam teks itu sendiri, adalah sangat luar biasa.
Ia menunjukkan mesej dari Tuhan, bukan sahaja disampaikan melalui makna perkataan, tetapi juga melalui hubungan matematik yang tersembunyi antaranya. Lapisan makna ini menambah kepada anggapan Al-Quran tidak dapat ditiru. Penting untuk kita kaji kiraan ini dengan teliti, sebab mungkin ada perbezaan cara kira atau tradisi manuskrip. Tapi, corak-corak ini kerap ditemui secara konsisten oleh pengkaji berbeza, dan ini sangat meyakinkan. Jumlah keseimbangan dan kiraan perkataan penting yang banyak ini, kalau disahkan, secara statistik sangat mustahil untuk jadi secara kebetulan. Lebih-lebih lagi bila kita ingat Al-Quran diwahyukan secara lisan dan proses penyusunannya. Susunan matematik menyeluruh ini menunjukkan satu reka bentuk yang sengaja dan rumit, jauh mengatasi kemampuan penulisan manusia biasa. Bahagian 5, Ashabul Kahfi, masa diukur dengan ketepatan ilahi. Kisah Ashabul Kahfi, atau penghuni gua, diceritakan dalam surah Al-Kahf, surah ke-18 dalam Al-Quran. Ia kisah hebat tentang pemuda-pemuda beriman yang berlindung dalam gua untuk jaga iman mereka dan ditidurkan oleh Allah untuk masa yang lama. Al-Quran sebut dengan jelas tempoh mereka tidur. Ayat 25 surah Al-Kahf menyatakan, dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 lagi, Quran 18:25. Ini bermakna, mereka tidur selama 309 tahun mengikut Al-Quran. Apa yang menarik di sini ialah cara tempoh ini disebut 300 tahun dan tambah 9. Ramai ulama tafsirkan ini berkaitan dengan kalendar Suria dan kalendar Qamariyah bulan. 300 tahun Suria lebih kurang sama dengan 309 tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah lebih kurang 10,875 hari lebih pendek dari tahun Suria. Dalam tempoh 300 tahun Suria, perbezaan ini terkumpul menjadi lebih kurang 300 darab 10,875 hari, bahagi dengan purata hari dalam setahun Qamariyah, sekitar 354,37, sama dengan lebih kurang 9 tahun Qamariyah. Kiraan ini tunjukkan padanan yang hebat antara dua sistem kalendar ini. Cara Al-Quran sebut 300 tahun dan tambah 9, nampaknya dengan bijak menghubungkan kiraan Suria yang mungkin difahami orang zaman itu untuk tahun, dan kiraan Qamariyah yang jadi penting dalam kronologi Islam. Seolah-olah Allah mengiktiraf kedua-dua sistem kiraan masa dalam satu kenyataan ini. Ketepatan ini patut diberi perhatian, sebab untuk kira dengan tepat persamaan antara kalendar Suria dan Qamariyah, untuk tempoh yang lama perlukan ilmu astronomi khusus. Ilmu macam ni tak banyak diketahui, atau mudah dikira di tanah Arab abad ke-7. Perincian tersembunyi dalam kisah Ashabul Kahfi ini tambah satu lagi lapisan kepada pandangan ilahi yang dirasakan dalam Al-Quran. Ia bukan sahaja kisah iman dan ketabahan, tapi ia juga ada isi untuk direnungkan berkaitan ukuran masa. Al-Quran bukan sekadar sebut 309 tahun, ia beri satu kiraan yang selari dengan realiti astronomi yang diketahui tentang dua sistem kalendar utama yang digunakan manusia. Ketepatan dalam konteks penceritaan ini kuatkan hujah bahawa sumber ilmunya mengatasi batasan zaman sejarah Al-Quran diturunkan. Bahagian 6, nombor 19 yang misteri, kod Al-Quran yang berulang. Salah satu fenomena matematik dalam Al-Quran yang paling banyak dibincang dan didebatkan ialah berkaitan dengan nombor 19. Nombor ini disebut dengan jelas dalam surah Al-Mudaththir, surah 74. Ayat 30 menyatakan, di atasnya ada 19 merujuk kepada penjaga neraka. Ayat 31 kemudian jelaskan nombor ini adalah ujian untuk orang kafir, cara untuk yakinkan ahli kitab, dan jalan untuk tambah iman orang beriman. Sebutan langsung dan tujuannya yang dinyatakan ini buat ramai orang kaji kepentingan nombor 19 di tempat lain dalam Al-Quran. Basmalah, yaitu ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, yang ada sebelum setiap surah kecuali surah At-Taubah, surah 9, terdiri daripada betul-betul 19 huruf Arab. Ini adalah penemuan asas. Tambahan pula, jumlah semua surah dalam Al-Quran ialah 114, yaitu gandaan 19. 114 sama dengan 19 darab 6. Penemuan awal ini galakkan kajian lanjut tentang kemunculan nombor 19 atau gandaannya dalam pelbagai aspek teks Al-Quran, macam kiraan perkataan dan kekerapan huruf. Penyokong teori kod 19 telah kemukakan banyak contoh. Contohnya, ayat-ayat pertama yang diwahyukan, surah Al-Alaq,
nombor 96, ayat 1 hingga 5, terdiri daripada 19 perkataan. Jumlah huruf dalam 19 perkataan ini ialah 76, yaitu 19 darab 4. Surah An-Nasr, surah 110, yang dianggap ramai sebagai surah lengkap terakhir yang diwahyukan, juga dilaporkan ada 19 perkataan. Perkataan Allah dikatakan muncul 2.698 kali, yaitu 19 darab 142. Perkataan Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 57 kali, yaitu 19 darab 3, dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, 114 kali, yaitu 19 darab 6, jika dikira dengan cara tertentu termasuk basmalah. Walaupun sesetengah kiraan ini dan cara kiraannya telah dibahaskan dan dikaji teliti oleh para ilmuwan, jumlah contoh yang dikaitkan dengan nombor 19 ini sangat menarik. Bagi mereka yang terima corak ini, ia mewakili satu meterai matematik yang rumit dalam Al-Quran, terlalu teliti untuk jadi kebetulan atau buatan manusia. Ia dilihat sebagai struktur tersembunyi yang sahkan perlindungan ilahi terhadap Al-Quran dan sifat uniknya. Al-Quran sendiri nyatakan nombor ini adalah ujian, dan memang, ia terus jadi subjek kajian, perbincangan, dan pelbagai tafsiran di kalangan orang beriman dan pengkaji. Bahagian 7, keseimbangan ilahi, simetri dan keseimbangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketepatan matematik dalam Al-Quran bukan sahaja pada kiraan perkataan individu atau nombor tertentu macam 19. Ia juga kelihatan dalam prinsip simetri dan keseimbangan yang lebih luas dalam susunan ayat dan juga seluruh surah. Ini cerminkan penekanan Al-Quran pada mizan, yaitu keseimbangan, yang dinyatakan sebagai ciri asas ciptaan Tuhan. Struktur sastera banyak surah bila dikaji teliti, tunjukkan corak yang hebat macam seni bina, menunjukkan gubahan yang sengaja dan difikirkan masak-masak. Ini selalu dirujuk sebagai komposisi cincin atau struktur kiasma. Dalam komposisi cincin, satu surah atau bahagian dalamnya disusun macam bulatan, di mana bahagian pertama sepadan dengan bahagian terakhir, bahagian kedua dengan kedua terakhir, dan seterusnya, membawa kepada tema atau mesej utama di tengah. Ini hasilkan struktur simetri yang tekan mesej utama dan kaitkan bahagian-bahagian surah dengan padu. Contohnya, surah Al-Baqarah, surah terpanjang, telah ditunjukkan oleh ulama mempunyai struktur cincin yang besar, dengan pelbagai tema dan hukumnya disusun dalam corak simetri mengelilingi paksi tengahnya. Ini bukan sekadar susunan cantik, ia bantu faham kepaduan surah dan mesej utamanya. Konsep keseimbangan ini juga dilihat dalam pasangan surah. Ramai ulama perasan surah-surah dalam Al-Quran sering muncul berpasangan yang saling melengkapi dari segi tema atau struktur. Contohnya, surah Ad-Duha, surah 93, dan surah Asy-Syarr, surah 94, sering dilihat sebagai pasangan. Kedua-duanya beri ketenangan dan jaminan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasangan dan struktur dalaman ini menyumbang kepada rasa susunan yang mendalam dan perancangan teliti dalam seluruh teks Al-Quran. Kedudukan setiap ayat dan setiap surah nampaknya sebahagian daripada reka bentuk yang lebih besar dan harmoni. Simetri dan keseimbangan struktur macam ni bukan mudah dicapai, lebih-lebih lagi dalam teks yang diwahyukan beransur-ansur selama 2 dekad dan sentuh pelbagai subjek. Untuk kekalkan kepaduan dan reka bentuk rumit macam ni, merentasi lebih 6,000 ayat, perlukan tahap pandangan jauh dan kawalan yang luar biasa. Bagi orang beriman, ini terus tunjuk kepada penulisan ilahi. Al-Quran bukan himpunan kata-kata secara rawak. Ia adalah binaan yang tersusun rapi di mana setiap unsur ada tempat dan tujuannya, menyumbang kepada keindahan dan kekuatan mesej keseluruhannya. Susunan matematik dan struktur tersembunyi ini jadi satu lagi saksi senyap akan asal-usulnya dari Tuhan. Bahagian 8, menjawab keraguan, kebetulan atau reka bentuk terancang. Sudah tentu, dakwaan mukjizat matematik dalam Al-Quran berdepan dengan keraguan. Pengkritik sering kata corak yang dilihat ini adalah hasil apophenia, yaitu kecenderungan manusia untuk nampak corak bermakna dalam data rawak atau tidak bermakna. Mereka kata, dengan teks yang cukup besar dan cukup banyak kemungkinan nombor, kita sentiasa boleh jumpa beberapa kebetulan menarik kalau kita cari betul-betul. Setengah orang yang ragu-ragu juga kata cara kira yang berbeza atau variasi teks mungkin beri hasil berbeza. Jadi mereka persoalkan ketekalan penemuan matematik ini.
Ini adalah perkara yang wajar dipertimbangkan dalam mana-mana kajian macam ni. Tapi, penyokong dimensi matematik Al-Quran beri hujah balas. Mereka tekankan betapa padat dan saling berkaitnya corak-corak ini. Ia bukan satu dua kebetulan terpencil, tapi sistem hubungan nombor yang berlapis-lapis. Ini melibatkan kekerapan perkataan, kedudukan ayat, struktur surah, dan kod nombor tertentu, macam nombor 19. Kesan terkumpul corak-corak pelbagai ini, semuanya bertemu dalam satu teks, buatkan penjelasan sebagai kebetulan semata-mata kurang munasabah dari segi statistik. Ketekalan dalam pelbagai jenis pemerhatian matematik juga ditekankan. Tambahan pula, konteks sejarah sangat penting. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diketahui ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Masyarakat Arab abad ke-7 tak ada ilmu matematik tinggi atau alat kira-kira canggih yang diperlukan untuk sengaja masukkan struktur rumit macam ni dalam teks yang luas. Idea yang seseorang boleh kesan, rancang, dan laksanakan reka bentuk nombor yang rumit ini secara manual merentasi beribu-ribu ayat sambil sampaikan panduan rohani dan perundangan yang mendalam, nampaknya di luar kemampuan manusia zaman itu. Corak-corak ini ditemui guna kaedah moden, tapi asalnya adalah purba. Akhirnya Al-Quran sendiri ajak kita renung dan kaji. Ia cabar manusia untuk hasilkan sesuatu yang sepertinya. Walaupun mukjizat utama Al-Quran ialah keindahan bahasa dan mesejnya yang kekal, aspek matematik ini tawarkan dimensi tambahan untuk direnungkan. Bagi orang beriman, corak ini bukan dicari untuk buktikan Al-Quran melalui nombor sahaja, tapi ia jadi tanda-tanda tambahan yang kuatkan keyakinan. Jawapan kepada keraguan selalunya terletak pada beratnya bukti terkumpul dan ketidakmampuan penjelasan lain untuk terangkan sepenuhnya kedalaman dan kerumitan fenomena yang dilihat tanpa bergantung kepada siri kebetulan yang luar biasa. Payne Duslerdy. Bahagian 9. Kesimpulan, kesan jelas penulisan ilahi. Penerokaan corak matematik dalam Al-Quran buka satu tingkap kepada dimensi yang menakjubkan dalam kitab suci ini. Walaupun tujuan utama Al-Quran adalah untuk bimbing manusia ke arah kebenaran dan kebaikan, kerumitan nombor ini jadi tanda sokongan yang meyakinkan. Ia menunjukkan tahap reka bentuk dan ketepatan yang sangat sukar untuk dikatakan hasil usaha manusia semata-mata, lebih-lebih lagi bila ingat keadaan pewahyuannya. Kemunculan konsisten nombor tertentu, kiraan perkataan yang seimbang, dan struktur simetri menunjukkan satu susunan tersembunyi yang disengajakan. Susunan ini tersembunyi, tapi sangat mendalam bila ditemui. Contoh-contohnya, macam kedudukan tengah ayat tentang umat pertengahan dalam surah Al-Baqarah, kaitan dalam surah Al-Hadid dengan unsur besi, tempoh khusus yang disebut untuk Ashabul Kahfi, dan sistem meluas berkaitan nombor 19, bukan sekadar perkara menarik yang terpencil. Ia membentuk sebahagian daripada permaidani kepaduan matematik yang lebih besar. Kepaduan ini meliputi seluruh Al-Quran, dari huruf dan perkataan individu, hingga susunan ayat dan surah. Sifat bukti yang terkumpul dan berlapis-lapis inilah yang buatkan hujah penulisan ilahi begitu meyakinkan bagi ramai orang. Ciri-ciri matematik ini bukan untuk jadi satu-satunya asas iman, dan ia juga tak ganti panduan rohani dan moral Al-Quran. Sebaliknya, ia bertindak sebagai lapisan tambahan yang mengagumkan, satu tanda bagi kaum yang berfikir. Ayatun li kaumin yatafakkarun. Ia cabar pandangan yang Al-Quran mungkin produk zamannya, atau sekadar gubahan manusia. Struktur asas matematik yang rumit, tersembunyi di bawah permukaan teks, berbicara tentang satu akal yang meliputi semua ilmu, seorang penulis yang Al-Alim, Maha Mengetahui, dan Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kesimpulannya, dimensi matematik Al-Quran dengan ketepatan, keseimbangan dan coraknya yang rumit, tawarkan satu bukti kukuh akan asal-usulnya dari Tuhan. Ia adalah jemputan untuk lihat lebih jauh dari apa yang nampak dan renungkan kedalaman wahyu Tuhan. Bagi orang beriman, ia kuatkan keyakinan bahwa Al-Quran memang kalamullah yang terpelihara dan tidak dapat ditiru, satu mukjizat untuk semua zaman dan semua manusia. Nombor-nombor itu tidak bercakap sendiri, tapi ia kumandangkan kesempurnaan Dia yang mewahyukannya, tinggalkan kesan ilahi yang jelas bagi mereka yang ingin faham. Untuk perincian yang lebih mendalam dan memberikan keseluruhan tentang mukjizat matematik dalam Al-Quran, seperti yang dibincangkan dalam artikel, saya akan menjelaskan penjelasan bagi setiap perkara yang dinyatakan, menambah saintifik, sejarah, dan teologi.
serta menyediakan tambahan yang relevan daripada Al-Quran atau sumber lain yang berkaitan. Saya juga akan menjelaskan implikasi yang lebih luas dan menangani potensi soalan atau skeptisisme. Sekiranya Anda memerlukan carta visual untuk mana-mana aspek, saya akan menyediakan cadangan untuknya, tetapi hanya akan menghasilkan carta jika diminta secara eksplisit. Berikut adalah perincian yang diperluas. 1. Bangsa Pertengahan, Surah Al-Baqarah ayat 99. Perincian lanjutan. Makna ayat. Frasa, ummatan wasatan, umat pertengahan, merujuk kepada umat Islam sebagai komuniti yang seimbang, tidak melampau dalam materialisme atau asketisme, tetapi mengamalkan kesederhanaan, keadilan, dan kebajikan. Istilah ini juga membawa konotasi tanggung jawab moral untuk menjadi saksi keadilan kepada manusia. Keajaiban matematik. Surah Al-Baqarah mengandungi 286 ayat dan ayat 143 terletak tepat di tengah, 1.286. Ini bukan sahaja mencerminkan makna keseimbangan dalam teks, tetapi juga menunjukkan ketepatan matematik yang luar biasa. Untuk memahami betapa luar biasanya ini, pertimbangkan bahawa surah Al-Baqarah diturunkan secara beransur-ansur selama hampir 10 tahun di Madinah, selari dengan pendedahan surah-surah lain. Tiada sistem penomboran ayat wujud pada masa itu. Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan ayat secara lisan dan menentukan kedudukannya dalam susunan surah berdasarkan petunjuk ilahi melalui malaikat Jibril. Penempatan ayat 143 sebagai titik tengah memerlukan perancangan yang sangat tepat, yang sukar dicapai tanpa pengetahuan menyeluruh tentang jumlah ayat akhir surah Al-Baqarah semasa proses wahyu. Ini menunjukkan campur tangan ilahi, kerana manusia pada abad ke-7 tidak mungkin merancang susunan ini secara lisan tanpa alat bantu seperti penomboran atau perisian. Konteks sejarah. Al-Quran diturunkan dalam konteks masyarakat yang kebanyakannya buta huruf, dengan tradisi lisan yang kuat. Para sahabat menghafal ayat-ayat dan menyampaikannya tanpa rujukan tertulis. Penyusunan akhir Al-Quran dalam bentuk bertulis hanya berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar dan disempurnakan pada zaman Khalifah Uthman, bertahun-tahun selepas kewafatan Nabi. Ketepatan penempatan ayat ini, walaupun diturunkan dalam keadaan yang nampaknya tidak teratur, berkaitan dengan peristiwa harian seperti perang, perjanjian, atau soalan masyarakat, menunjukkan struktur dalaman yang terancang dengan sempurna. Implikasi dan skeptisisme. Skeptik mungkin berpendapat bahawa penempatan ayat tengah ini adalah kebetulan. Namun, memandangkan proses penurunan yang berlaku secara beransur-ansur dan tanpa sistem penomboran, kebarangkalian untuk mencapai titik tengah yang tepat secara tidak sengaja adalah sangat rendah. Selain itu, ayat ini bukan sahaja tepat dari segi kedudukan matematik, tetapi juga mencerminkan tema keseimbangan dalam maknanya, menambah dimensi simbolik kepada keajaiban ini. Aspek tambahan. Fenomena ini bukan terhad kepada surah Al-Baqarah. Contohnya, beberapa surah lain juga menunjukkan simetri matematik, seperti surah Al-Mudathir, surah ke-24, yang mempunyai 5-6 ayat, dan ayat tengahnya juga mencerminkan tema penting dalam surah tersebut. Ini menunjukkan bahawa simetri matematik mungkin merangkumi keseluruhan Al-Quran, walaupun memerlukan analisis lanjut. 2. Logam dalam teras bumi, surah Al-Hadid, ayat 25. Perincian lanjutan. Makna ayat. Ayat ini menyebut bahawa Allah menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan manfaat untuk manusia. Besi adalah logam penting dalam pembinaan, pertanian dan perang, tetapi ayat ini juga membawa makna mendalam tentang peranan besi dalam penciptaan alam. Keajaiban matematik. Kedudukan surah. Surah Al-Hadid adalah surah ke-57 daripada 11 surah, membentuk hampir di tengah-tengah Al-Quran. Ini selari dengan kedudukan besi di teras bumi, yang merupakan pusat planet dari segi struktur geologi. Bilangan ayat, terdapat tepat 51 ayat dalam Al-Quran, sehingga kesebutan perkataan besi dalam surah Al-Hadid, ayat 25. Angka ini hampir sama dengan kedalaman teras dalam bumi, 100 km, di mana besi pepejal ditemui, seperti yang disahkan oleh Sains Modern, Britannica. Konteks saintifik. Struktur bumi terdiri daripada beberapa lapisan: kerak, mantel, teras luar, besi cair, dan teras dalam, besi pepejal. Terbang bermula pada kedalaman kira-kira 500 km, seperti yang dinyatakan dalam kajian geologi moden. Penemuan ini hanya dimungkinkan pada abad ke-20 dengan teknologi seismik canggih, jauh selepas penurunan Al-Quran pada abad ke-7. Penjajaran antara bilangan ayat, 51, dan kedalaman teras bumi adalah sangat menakjubkan,
kerana masyarakat Arab pada masa itu tidak mempunyai pengetahuan tentang struktur dalaman bumi atau teknologi untuk mengukur kedalaman ini. Implikasi penjajaran ini menunjukkan bahawa Al-Quran mengandungi maklumat saintifik yang tidak mungkin diketahui pada masa penurunannya, mengukuhkan hujah tentang asal-usul ilahi. Selain itu, simbolisme besi sebagai pusat bumi dan surah Al-Hadid sebagai pusat Al-Quran menambah lapisan makna teologi, menunjukkan bahawa Al-Quran mencerminkan realiti alam semesta dalam strukturnya. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahawa korelasi ini adalah kebetulan. Walau bagaimanapun, gabungan dua penjajaran, kedudukan surah di tengah Al-Quran, dan bilangan ayat yang sepadan dengan kedalaman teras bumi, mengurangkan kemungkinan kebetulan secara signifikan. Untuk mengesahkan ketepatan ini, seseorang boleh mengira bilangan ayat dari surah Al-Fatihah hingga surah Al-Hadid, ayat 25, menggunakan mushaf standard, seperti mushaf Uthmani. Ini memerlukan data yang tepat tentang bilangan ayat setiap surah, yang boleh disahkan melalui sumber akademik. Aspek tambahan, besi juga mempunyai kepentingan kosmik. Kajian moden menunjukkan bahawa besi di bumi berasal daripada letupan supernova sebelum pembentukan sistem suria, yang terdiri daripada frasa, kami turunkan besi dalam ayat ini, yang boleh ditafsirkan sebagai merujuk kepada asal-usul kosmik besi. Ini menambah dimensi saintifik lain kepada ayat ini. 3. Struktur matematik Al-Quran perincian lanjutan. Pengiraan matematik terperinci, jumlah nombor surah, 1 plus 2 plus 3, 6.555. Jumlah ayat dalam Al-Quran, 6.236, berdasarkan mushaf standard, walaupun terdapat sedikit variasi dalam pengiraan ayat antara kiraat yang berbeza, seperti kiraat Hafs dan Warsh. Apabila nombor surah dan bilangan ayat setiap surah keseluruhan, contohnya surah Sant 7 ayat, surah 2, 2/6 ayat dan seterusnya, dan diasingkan kepada nombor ganjil dan genap, hasilnya menunjukkan nisbah 50-50 yang sempurna. Jumlah nombor ganjil, 6.555, sama dengan jumlah nombor surah. Jumlah nombor genap, 1.236, sama dengan jumlah ayat Al-Quran. Kepekaan struktur. Struktur ini sangat sensitif. Sebarang perubahan kecil, seperti menambah atau mengurangkan satu ayat dalam mana-mana surah, atau menukar susunan surah, akan mengganggu keseimbangan matematik ini. Contohnya, jika surah ke-45 mempunyai 38 ayat bukannya 37, atau jika surah ke-11 dan ke-15 ditukar tempat, keseluruhan nisbah 50-50 akan rosak. Ini menunjukkan bahawa susunan Al-Quran termasuk bilangan ayat dan kedudukan surah direka dengan ketepatan yang luar biasa. Konteks sejarah, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun, dengan ayat-ayat sering berkaitan dengan peristiwa tertentu, asbab al-nuzul, seperti perang, hian, atau so'lan desbul saibat. Susunan ayat dan surah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, berdasarkan petunjuk ilahi, tetapi tiada sistem penomboran wujud pada masa itu. Penyusunan bertulis Al-Quran hanya dilakukan selepas wafatan Nabi, di bawah pengawasan Khalifah Abu Bakar dan Uthman. Ketepatan matematik ini, walaupun diturunkan secara lisan, menunjukkan perancangan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia tanpa teknologi moden. Implikasi, struktur matematik ini menunjukkan bahawa Al-Quran mempunyai reka bentuk dalaman yang sangat terperinci, yang tidak dapat dijelaskan sebagai hasil kebetulan atau usaha manusia. Ia juga mencerminkan keharmonian antara struktur Al-Quran dan ciptaan alam, seperti yang dinyatakan dalam artikel tentang nisbah emas dan penalaan halus alam semesta. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahawa pola ini adalah hasil manipulasi data atau kebetulan. Namun, pemahaman struktur ini terhadap perubahan kecil menunjukkan bahawa ia bukan sekadar matematik, tetapi reka bentuk yang disengajakan. Untuk mengesahkan, seseorang boleh merujuk kepada helaian Google yang dinyatakan dalam artikel, yang membolehkan pengguna mengira dan menguji nisbah ini sendiri. Saya boleh membantu menerangkan cara menggunakannya jika Anda mempunyai akses ke fail tersebut. Aspek tambahan, pola matematik lain dalam Al-Quran, termasuk pengulangan perkataan tertentu dengan bilangan yang tepat, seperti hari, 365 kali, selari dengan bilangan hari dalam setahun suria, dan bulan, 12 kali, selari dengan bilangan bulan. Ini menambah dimensi lain kepada struktur matematik Al-Quran. Contohnya, perkataan malaikat dan syaitan muncul 88 kali setiap satu, mencerminkan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan dalam naratif Al-Quran. 4. Orang tidur di gua, Al-Kahfi. Perincian lanjutan. Makna ayat.
Ayat ini merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi, kumpulan pemuda yang tidur dalam gua selama 300 tahun menurut kalendar Suria, dan bertambah 309 tahun menurut kalendar lunar. Kisah ini melambangkan perlindungan ilahi dan keajaiban masa. Keajaiban matematik. Dalam kalendar Suria, 300 tahun berarti 365 hari, wa 195 hari. Dalam kalendar lunar, 309 tahun, 354 hari, 194 hari. Perbezaan antara kedua-dua pengiraan adalah kurang daripada 1 hari, menunjukkan jajaran yang sangat tepat antara dua sistem kalendar yang berbeza. Konteks saintifik, kalendar Suria berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari, 365.25 hari setahun, manakala kalendar lunar berdasarkan fase bulan, kira-kira 354.37 hari setahun. Perbezaan ini menyebabkan kalendar lunar ketinggalan, kira-kira 11 hari setahun berbanding kalendar Suria. Untuk 300 tahun Suria bersamaan dengan 309 tahun lunar dalam bilangan hari yang hampir sama, memerlukan pengiraan yang sangat tepat, yang tidak mungkin berlaku pada abad ke-7 tanpa alat astronomi moden. Implikasi, penjajaran ini menunjukkan bahawa Al-Quran memahami hubungan antara kalendar Suria dan lunar, yang hanya disahkan oleh astronomi moden. Ini menambah bukti bahawa Al-Quran mengandungi pengetahuan yang melampaui kemampuan manusia pada masa penurunannya. Selain itu, ayat ini menggunakan frasa 300 tahun dan bertambah 9, yang secara eksplisit menyebut kedua-dua tempoh, menunjukkan kesedaran tentang perbezaan sistem kalendar. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahawa ini adalah kebetulan atau tafsiran selepas fakta. Namun, ketepatan pengiraan kurang daripada 1 hari perbezaan, dan fakta bahawa ayat ini secara eksplisit menyebut kedua-dua tempoh menjadikan hujah kebetulan kurang meyakinkan. Untuk mengesahkan, seseorang boleh melakukan pengiraan menggunakan nilai purata hari bulan, 354.71, dan membandingkannya dengan hari Suria, seperti yang ditunjukkan dalam artikel. Aspek tambahan. Kisah Ashabul Kahfi juga mempunyai kaitan dengan tradisi lain, seperti kisah 7 orang tidur dalam agama Kristian. Tetapi Al-Quran memberikan bur unik dengan menyebut tempoh masa yang tepat. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sahaja mengesahkan tradisi sebelumnya, tetapi juga menambah dimensi saintifik dan matematik. Pola serupa tentang masa dan astronomi muncul dalam ayat lain, seperti surah Al-Sajdah ayat 5, yang menyebut 1 hari bersamaan 1000 tahun, dalam konteks ilahi, yang boleh ditafsirkan sebagai merujuk kepada konsep relativiti masa. Memahami wahyu Al-Quran perincian lanjutan. Proses penurunan, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun melalui 3 saluran. Malaikat Jibril, kebanyakan ayat diturunkan melalui Jibril, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mimpi, sebahagian wahyu diterima dalam mimpi, yang dianggap sebagai bentuk komunikasi ilahi. Ingatan langsung, beberapa ayat dimasukkan terus ke dalam hati Nabi tanpa perantaraan fizikal. Semasa hayat Nabi, Al-Quran terutamanya disebarkan secara lisan. Para sahabat menghafal ayat-ayat dan hanya sebilangan kecil yang ditulis pada bahan seperti kulit, tulang, atau daun kurma. Penyusunan bertulis penuh dilakukan selepas kewafaatan Nabi, di bawah pengawasan Zaid bin Thabit pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Uthman. Cabaran matematik dalam konteks lisan. Kehadiran pola matematik seperti yang dibincangkan, penempatan ayat tengah, korelasi dengan fakta saintifik, misbah ganjil genap, adalah sangat luar biasa memandangkan sifat lisan Al-Quran. Manusia pada masa itu tidak mempunyai alat untuk merancang struktur matematik sebegitu tanpa sistem penomboran atau perisian. Contohnya, untuk mencapai jumlah memanggil serbabtu ayat hingga surah Al-Hadid memerlukan pengetahuan menyeluruh tentang keseluruhan Al-Quran semasa penurunannya, yang mustahil tanpa campur tangan ilahi. Implikasi teologi. Struktur matematik ini selari dengan konsep ijaz Al-Quran, keajaiban Al-Quran, yang merujuk kepada sifat unik Al-Quran yang tidak boleh ditiru oleh manusia. Surah An-Nisa, ayat 82, mencabar sesiapa sahaja untuk mencari kebenaran dalam Al-Quran, dan ketepatan matematik ini membuktikan bahawa teks ini bebas daripada kesalahan. Selain itu, keharmonian antara struktur Al-Quran dan alam, seperti nisbah emas atau penalaan halus alam semesta, mencerminkan ayat seperti surah Fussilat, ayat 53, yang menyatakan bahawa Allah akan menunjukkan tanda-tandanya di alam semesta dan dalam diri manusia. Mukjizat matematik tambahan dalam Al-Quran. Selain daripada keajaiban yang dinyatakan dalam artikel,
Berikut adalah beberapa pola matematik lain yang sering dibincangkan dalam kajian mukjizat Al-Quran, yang boleh menambah konteks. Perkataan pengulangan, perkataan dunia dan akhirat, muncul 111 kali setiap satu, mencerminkan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Perkataan iman, keimanan, dan kufur-kufuran muncul dalam bilangan yang seimbang dalam beberapa konteks, menunjukkan tema teologi yang terancang. Simetri dalam Surah Al-Fatihah, surah pertama mempunyai 7 ayat, dengan ayat tengah, ayat 4, merujuk kepada konsep keadilan ilahi, pemilik hari pembalasan. Ini mencerminkan simetri serupa seperti dalam surah Al-Baqarah. Surah terakhir, surah An-Nas, mempunyai 6 ayat, dan ayat-ayatnya tersusun dalam pola berpasangan yang melindungi daripada kejahatan. Nisbah emas, sarjana mencadangkan bahawa struktur ayat atau surah tertentu dalam Al-Quran. Beberapa mencerminkan nisbah emas, sanad 6:11, yang terdapat dalam alam semula jadi, contohnya dalam spiral cengkerang atau susunan daun. Walaupun ini memerlukan kajian lanjut, ia selari dengan idea artikel tentang ketepatan penciptaan Allah. Bilangan 19, surah Al-Muddathir, menyebut bilangan 19 dalam konteks malaikat yang menjaga neraka. Beberapa sarjana, seperti Rashad Khalifa, telah mengkaji pola berasaskan bilangan 19 dalam Al-Quran, seperti bilangan ayat atau perkataan tertentu yang merupakan gandaan 19. Walau bagaimanapun, ini adalah topik yang kontroversial dan memerlukan pemeriksaan yang teliti untuk mengelakkan tafsiran yang salah. Kesimpulan dan implikasi yang lebih luas keajaiban matematik sebagai bukti ilahi. Mukjizat matematik ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sahaja sebuah teks rohani, tetapi juga sebuah karya dengan struktur yang sangat terperinci, yang mencerminkan ketepatan alam semesta. Ini selari dengan konsep ayat tanda dalam Al-Quran, yang merujuk kepada tanda-tanda Allah dalam penciptaan dan dalam teks itu sendiri. Cabaran kepada skeptik, surah An-Nisa, ayat 82, mencabar sesiapa sahaja untuk mencari maklumat dalam Al-Quran. Ketepatan matematik ini, yang tidak dapat dicapai tanpa pengetahuan moden atau alat pengiraan, menjadi bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu ilahi. Relevansi moden. Dalam era sains dan teknologi, mukjizat matematik ini menarik perhatian bukan sahaja kepada orang beriman, tetapi juga kepada saintis dan ahli matematik yang mengkaji hubungan antara teks agama dan fakta saintifik. Contohnya, penjajaran dengan kedalaman teras bumi atau kalendar surya lunar menunjukkan bahawa Al-Quran boleh dianalisis melalui lensa saintifik tanpa kehilangan dimensi rohaninya. Cadangan untuk kajian lanjut. Jika Anda berminat, saya boleh membantu menganalisis helaian Google yang dinyatakan dalam artikel untuk mengesahkan struktur matematik, walaupun saya memerlukan butiran lanjut tentang kandungannya. Saya juga boleh menyediakan carta visual, contohnya carta pi untuk nisbah 50-50, nombor ganjil genap, atau carta bar untuk bilangan ayat hingga surah Al-Hadid jika diminta. Untuk mukjizat lain seperti gunung, langit, atau teori Big Bang dalam Al-Quran, saya boleh memberikan analisis terperinci berdasarkan rujukan dalam artikel atau sumber lain. Cadangan carta visual, jika minta. Sekiranya Anda mahu visualisasi, berikut adalah cadangan untuk carta yang boleh menggambarkan mukjizat matematik. Carta pi, menunjukkan nisbah 50-50 antara nombor ganjil nombang dan genap 6/66 dalam struktur Al-Quran. Carta bar, membandingkan bilangan ayat hingga surah Al-Hadid dengan kedalaman teras bumi 500 km. Carta garis, menggambarkan kesamaan antara 105 hari dan 109,49 hari dalam kisah Ashabul Kahfi. Sila nyatakan jika Anda mahu saya menghasilkan salah satu carta ini menggunakan format chart.js, atau jika Anda mahu saya menumpukan pada aspek tertentu, seperti contoh lain, contohnya gunung atau Big Bang, atau analisis helaian Google. Soalan untuk Anda, adakah Anda mahu saya memperincikan mukjizat lain yang dinyatakan dalam artikel, seperti gunung atau langit? Adakah Anda memerlukan bantuan dengan bantuan Google untuk menguji struktur matematik? Adakah Anda mahu carta visual untuk mana-mana keajaiban ini? Sila beritahu keperluan Anda, dan saya akan menyesuaikan respons selanjutnya. Sunpoint Langkau ke kandungan Inggris Deutsch, Turkce. Gunung dalam Al-Quran, wawasan ilahi dan fakta saintifik, kategori mukjizat Al-Quran. Lihat juga, surah Al-Quran. Jadual kandungan. Siapa yang tidak pernah melihat gunung yang diliputi salji dan terinspirasi oleh keindahannya yang luas?
Saya tahu saya ada, dan ia masih berjaya menggerakkan saya setiap kali saya melihat gunung yang mengagumkan. Saya sentiasa mempunyai minat untuk mengetahui lebih lanjut tentang mereka, dan saya menjadi lebih tertarik apabila saya membaca tentang mereka dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam artikel blog ini, kami akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang apa yang Allah katakan tentang gunung dan mengapa ia sangat penting. Kita lihat di dalam Al-Quran bahwa Allah mengurniakan sifat-sifat tertentu pada gunung. Sifat-sifat ini mungkin terdengar agak tidak pada tempatnya, atau bahkan mustahil pada mulanya. Tetapi itulah yang menjadikan Al-Quran begitu istimewa. Cara ia mengejutkan pembacanya jika mereka mendalaminya lebih jauh. Gunung sebagai pasak. Mari kita mulakan dengan yang mudah. Dalam bab 78, ayat 6 hingga 7 Tuhan berfirman, "Bukankah kami telah menghamparkan bumi seperti hamparan dan menjadikan gunung-gunung sebagai pasaknya?" Al-Quran 67. Kita melihat bahwa gunung digambarkan sebagai pasak pancang. Pasak atau pancang hanyalah alat yang didorong ke dalam tanah untuk mengamankan kemah, contohnya. Kami tahu bahwa kebanyakan pasak adalah di bawah tanah dan hanya sebahagian kecil yang kelihatan dari atas. Sebaik sahaja kita melihat ke dalam sains geologi, kita melihat bahwa ini adalah penerangan yang tepat tentang gunung. Jika Anda pernah melihat gunung, Anda tahu bahwa ia boleh menjadi agak tinggi. Tetapi walaupun mereka kelihatan seperti mereka hanya duduk di atas tanah, gunung sebenarnya mempunyai akar. Akar-akar itulah yang menahan gunung itu dengan selamat di tempatnya. Gunung terbentuk apabila dua plat tektonik berlanggar dan menolak antara satu sama lain, sehingga salah satu plat tenggelam di bawah yang lain. Pergerakan ini menyebabkan kerak bumi yang paling luar dan nipis membina gunung di lokasi pakatan sulit. Gunung sebagai pasak. Inilah yang dikatakan buku teks. Gunung mempunyai akar jauh di bawah permukaan tanah. Present Seaver, Earth, Mort Huletzes. Bahagian skematik. Gunung, seperti pasak, mempunyai akar yang dalam tanah di dalam tanah. Andre Caillou dan J. Moody Stewart, Anatomy of the Earth, Muguat 2020. Ilustrasi lain menunjukkan bagaimana gunung berbentuk seperti pasak, kerana akarnya yang dalam. Edward J. Tarbuck dan Frederick K. Lutkins, Sains Bumi, Macmillan USA, 158. Akar gunung, Earth, Press and Seaver, Montfort Laprubles. Gunung terapung seperti awan. Sekarang kamu melihat gunung-gunung, menyangka ia tetap teguh, tetapi ia berjalan hanya seperti awan. Itulah rancangan Allah, yang telah menyempurnakan segala sesuatu. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran 27:18. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengejutkan saya melebihi apa-apa. Seperti bagaimana gunung-gunung besar ini boleh bergerak seperti awan di langit. Untuk memahami ayat ini, kita mesti terlebih dahulu memahami bagaimana awan terapung di udara. Oleh itu, sebahagian daripada artikel blog Heavy Clouds yang menyelam jauh ke dalam satu lagi mukjizat Al-Quran. Awan terdiri daripada titisan air kecil dan hablur ais yang terbentuk apabila uap air terkondensasi di atmosfera. Apabila zarah-zarah kecil ini berlanggar antara satu sama lain dan objek lain, ia mula terapung ke atas. Sebab mereka terapung ke atas dipanggil daya apungan, yaitu daya ke atas yang bertindak ke atas objek dalam bendalir seperti udara. Isi padu biasa awan adalah sekitar 1 kPa dan ketumpatannya adalah sekitar 1000 kg setiap nm, yaitu kira-kira 0.4% lebih rendah daripada udara sekeliling. Itulah sebabnya awan terapung. Jadi pada asasnya bahan asas sekeliling yang lebih tumpat menolak bahan yang lebih ringan ke atas. Daya ini dipanggil daya apungan. Ini juga berlaku untuk pergerakan gunung. Istilah saintifik untuk fenomena ini dipanggil isostasi, apabila ia berkaitan dengan pergunungan. Encyclopedia Britannica, isostasi, keseimbangan teori yang ideal bagi semua bahagian besar, seperti gunung, litosfera bumi, kerak bumi, seolah-olah mereka terapung pada lapisan asas yang lebih padat. Astenosfera, bahagian mantel atas yang terdiri daripada batuan plastik lemah, yang terletak kira-kira 110 km, 20 batu di bawah permukaan. Wikipedia, plat tegar terapung pada astenosfera mulur, patuh secara perbandingan. Mereka sentiasa bergerak dengan kelajuan tertinggi melebihi 10 cm setahun. Isostasi. Seperti yang dapat kita lihat, penjelasan saintifik mengenai subjek yang kompleks ini telah disebut dengan betul dalam kitab Tuhan 1400 tahun yang lalu. Ini adalah salah satu daripada banyak mukjizat Al-Quran yang tidak dapat dinafikan.
Anda mungkin mahu melihat analisis surah Al-Quran, hujah rasional dan logik untuk pencipta. Penulis, Sir Darhan Uyar. Nama saya Sir Darhan Uyar, dan saya adalah pencipta laman web ini. Minat pribadi saya terletak pada mempelajari Al-Quran. Berbuat demikian menguatkan iman saya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya membuat laman web ini, untuk menguatkan iman orang lain kepada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kongsi artikel ini Facebook, X, Reddit, WhatsApp. Mukjizat lain dari Al-Quran, gunung dalam Al-Quran. Gunung dalam Al-Quran, wawasan ilahi dan fakta saintifik. Siapa yang tidak pernah melihat gunung yang diliputi salji dan terinspirasi oleh keindahannya yang luas? Saya tahu saya ada, dan ia masih berjaya menggerakkan saya. Baca lagi. Kesukaran bernafas pada ketinggian tinggi, pernafasan. Ketinggian tinggi, pemahaman daripada Al-Quran. Tubuh manusia sangat mengagumkan. Ia mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran baharu. Itulah sebabnya kita boleh hidup di planet dengan baca lagi langit siling yang dilindungi dalam Quran. Langit sebagai siling terlindung, hikmah Al-Quran. Langit adalah sesuatu yang indah. Ia besar dan terbentang berbatu-batu di seluruh bumi, meliputi dunia dengan warna biru yang cantik. Baca lagi berat awan dalam Quran. Berat awan, keajaiban Al-Quran. Sebelum saya merujuk kepada Al-Quran atau menerangkan latar belakang saintifik untuk topik ini, izinkan saya bertanya kepada Anda apakah pendapat Anda tentang berat. Baca lagi. Teori Big Bang dalam Quran. Big Bang dan pengembangan alam semesta diramalkan adalah jimat dalam Al-Quran, yang sangat kecil dan kemudian meletop keluar. Baca lagi. Image muka depan yang menggambarkan mukjizat matematik Al-Quran dengan nombor dan corak geometri. Mukjizat matematik dalam Al-Quran. Temui keajaiban matematik Al-Quran dalam penempatan ayat, pengulangan perkataan dan penjajarannya dengan fakta saintifik. Mempamerkan ketepatan ilahi. Baca lagi, sebarang soalan atau kebimbangan, hubungi kami. Nama email Natrisht, Iqra Quran, contact at iqra-quran.com. Kategori hujah untuk pencipta mukjizat Al-Quran. Bab-bab Al-Quran. Pautan pantas rumah, tentang kami. Kenalan berminat untuk lebih lanjut. Jika Anda berminat dengan kandungan kami dan ingin dimaklumkan apabila kami membuat siaran, masukkan alamat email Anda di bawah dan langgan senarai pemberitahuan kami. Alamat email, dasar privasi. Cetakan berikut adalah analisis terperinci dan diperluas yang menggabungkan mukjizat matematik dalam Al-Quran daripada artikel pertama dengan mukjizat gunung dalam Al-Quran daripada artikel kedua. Saya akan memperincikan setiap keajaiban matematik yang telah dibincangkan sebelum ini, menambah penjelasan tentang gunung sebagai pasak dan pergerakan seperti awan, serta menerangkan konteks saintifik, sejarah, dan teologi yang lebih mendalam. Saya juga akan menangani skeptisisme, menambah aspek tambahan, dan mengintegrasikan kedua-dua topik untuk memberikan gambaran holistik tentang mukjizat Al-Quran. Sekiranya Anda mahu carta visual, saya akan mencadangkan beberapa pilihan, tetapi hanya akan menghasilkannya jika diminta secara eksplisit. Mukjizat matematik dalam Al-Quran. Perisian lanjutan. Sad, bangsa pertengahan, surah Al-Fatihah. Makna dan konteks. Ayat ini menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan, umat pertengahan, melambangkan keseimbangan dalam kehidupan duniawi dan rohani. Istilah ini merujuk kepada tanggung jawab umat Islam untuk menjadi saksi keadilan, seperti yang dijelaskan dalam tafsir seperti tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibn Kathir. Keajaiban matematik. Surah Al-Baqarah mempunyai 286 ayat, dan ayat 143 terletak tepat di tengah, 286. Ini mencerminkan makna pertengahan secara literal dan simbolik. Surah ini diturunkan secara beransur-ansur selama kira-kira 10 tahun di Madinah, selari dengan pendedahan surah lain. Pada masa itu, tiada sistem penomboran ayat atau surah, dan Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan ayat secara lisan berdasarkan petunjuk ilahi melalui malaikat Jibril. Ketepatan penempatan ayat ini sebagai titik tengah adalah luar biasa, kerana ia memerlukan pengetahuan menyeluruh tentang jumlah ayat akhir surah semasa proses wahyu, yang mustahil tanpa campur tangan ilahi. Konteks sejarah. Al-Quran diturunkan dalam masyarakat Arab yang kebanyakannya buta huruf, dengan tradisi lisan yang kuat. Para sahabat menghafal ayat tanpa rujukan bertulis, dan penyusunan bertulis hanya dilakukan selepas kewafatan Nabi pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Uthman. Penempatan ayat tengah ini, walaupun diturunkan dalam konteks peristiwa harian, seperti perubahan kiblat dalam surah Al-Baqarah, menunjukkan struktur dalaman yang terancang dengan sempurna. Skeptisisme dan penjelasan.
Skeptik mungkin berpendapat bahawa ini adalah kebetulan. Namun, kebarangkalian untuk mencapai titik tengah yang tepat dalam teks lisan yang diturunkan secara beransur-ansur adalah sangat rendah, terutamanya tanpa alat penomboran. Simetri ini juga muncul dalam surah lain, seperti surah Al-Mudaththir, 5-6 ayat, dengan ayat tengah mencerminkan tema penting, menunjukkan corak yang lebih luas dalam Al-Quran. Aspek tambahan, simetri ini boleh dianalisis menggunakan mushaf standar, seperti mushaf Uthmani. Untuk mengesahkan, seseorang boleh mengira ayat dari awal hingga ayat 103, memastikan ia adalah titik tengah. Terdapat kajian moden yang menunjukkan bahwa ayat-ayat tengah dalam surah lain juga sering membawa makna tema yang penting, mencadangkan corak simetri yang merangkumi keseluruhan Al-Quran. 2. Logam dalam teras bumi, surah Al-Hadid 25. Makna dan konteks, ayat ini menyebut penurunan besi, yang mempunyai kekuatan hebat dan manfaat untuk manusia. Besi adalah elemen penting dalam teknologi dan kehidupan, dan ayat ini juga boleh ditafsirkan sebagai merujuk kepada asal-usul kosmik, selain daripada supernova. Keajaiban matematik, surah Al-Hadid, surah ke-57 daripada Sabda Allah, terletak hampir di tengah Al-Quran, selari dengan kedudukan besi di teras bumi. Terdapat tepat 100 ayat dari surah Al-Fatihah, hingga sebutan besi dalam surah Al-Hadid, ayat 25, yang sepadan dengan kedalaman teras dalam bumi, 500 km, di mana besi pepejal ditemui. Konteks saintifik. Menurut geologi moden, teras dalam bumi, yang terdiri daripada besi pepejal, terletak pada kawasan kira-kira 500 km. Penemuan ini hanya disahkan pada abad ke-20 melalui teknologi seismik, jauh selepas penurunan Al-Quran pada abad ke-2. Besi juga mempunyai asal-usul kosmik, terbentuk dalam bintang melalui pelakuran nuklear dan disebarkan ke bumi melalui letupan supernova, yang selari dengan frasa, "Kami turunkan besi." Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin menyatakan bahwa korelasi ini adalah kebetulan. Namun, gabungan dua penjajaran, kedudukan surah di tengah dan bilangan ayat yang sepadan dengan kedalaman saintifik, mengurangkan kemungkinan kebetulan. Untuk mengesahkan, seseorang boleh mengira bilangan ayat hingga surah Al-Hadid menggunakan mushaf standar, yang memerlukan data tepat tentang bilangan ayat setiap surah. Aspek tambahan, nombor atom besi 26 juga telah dikaitkan oleh beberapa sarjana dengan bilangan huruf dalam ayat ini, atau struktur surah, walaupun ini memerlukan kajian lanjut untuk pengesahan. Penjajaran ini menambah dimensi kosmik kepada Al-Quran, menunjukkan keselarasan antara teks dan struktur alam semesta. 3. Struktur matematik Al-Quran. Pengiran matematik, jumlah nombor surah, plus 12, 6,555. Jumlah ayat dalam Al-Quran, 6,236. Berdasarkan kiraat Hafs, terdapat variasi kecil dalam kiraat lain. Apabila nombor surah dan bilangan ayat menunjukkan, diasingkan kepada nombor ganjil dan genap, hasilnya nisbah 50-50, dengan jumlah ganjil 6,55, dan jumlah genap pula 6,236. Kepekaan struktur, sebarang perubahan kecil seperti menambah satu ayat atau menukar sunan surah, akan mengganggu keseimbangan ini. Contohnya, jika surah ke-45 mempunyai 38 ayat bukannya 37, nisbah 50-50 akan rosak. Ini menunjukkan reka bentuk matematik yang sangat tepat, yang sukar dicapai dalam teks lisan yang diturunkan selama 23 tahun. Konteks sejarah, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, dengan ayat sering berkaitan dengan peristiwa tertentu, asbab al-nuzul. Susunan ayat dan surah ditentukan oleh Nabi berdasarkan petunjuk ilahi, tanpa sistem penomboran. Penyusunan Nabi bertulis dilakukan selepas kewafatan. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahwa ini adalah manipulasi data. Namun, kepekaan struktur terhadap perubahan kecil menunjukkan reka bentuk yang disengajakan, bukan kebetulan. Helaian Google yang dinyatakan dalam artikel membenarkan pengguna mengesahkan pengiraan ini. Aspek tambahan, pola lain termasuk pengulangan perkataan seperti hari, 365 kali, dan bulan sekali, yang selari dengan konsep astronomi. Bilangan 19, yang disebut dalam surah Al-Mudaththir ayat 30, telah dikaji sebagai asas untuk pola matematik lain, walaupun ini adalah topik kontroversial yang memerlukan pemeriksaan yang teliti. 4. Orang tidur di gua, surah Al-Kahfi, ayat. Makna dan konteks. Ayat ini merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi, yang tidur selama 300 tahun, Surya, dan bertambah 39 tahun lunar. Kisah ini melambangkan perlindungan ilahi dan kuasa Allah ke atas masa.
Keajaiban matematik. 300 tahun Surya, wala 365, 190,15 hari. 309 tahun lunar, 234.3671, 194.3 hari. Perbezaan kurang daripada 1 hari menunjukkan penjajaran yang sangat tepat. Konteks saintifik. Kalendar Surya dan bulan mempunyai perbezaan kira-kira 11 hari setahun. Untuk mencapai kesamaan bilangan hari antara 300 tahun Surya dan 309 tahun lunar, memerlukan pengiraan yang tepat, yang tidak mungkin pada abad ke-7 tanpa alat moden. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin menyatakan ini adalah kebetulan, tetapi ketepatan pengiraan dan penyebutan eksplisit kedua-dua tempoh menjadikan hujah ini kurang meyakinkan. Aspek tambahan. Ayat ini juga boleh ditafsirkan sebagai merujuk kepada relativiti massa, konsep yang hanya difahami dalam sains moden melalui teori relativiti Einstein. Kisah Ashabul Kahfi mempunyai persamaan dengan tradisi lain, tetapi ketepatan matematik ini adalah unik kepada Al-Quran. Gunung dalam Al-Quran, wawasan ilahi dan fakta saintifik, Satir. Gunung sebagai pasak, Surah An-Naba, ayat 6 Mazadu. Makna dan konteks. Ayat ini menyebut bahawa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan gunung sebagai pasak, autat. Istilah pasak merujuk kepada alat yang ditanam ke dalam tanah untuk mengamankan sesuatu, seperti kemah, menunjukkan bahawa gunung mempunyai akar yang menstabilkan bumi. Keajaiban saintifik. Geologi moden mengesahkan bahawa gunung mempunyai akar yang menembusi kerak bumi, menstabilkan litosfera. Akar ini terbentuk apabila plat tektonik berlanggar, menyebabkan kerak bumi membukling dan membentuk gunung. Sumber seperti Earth oleh Press dan Seaver, Anatomy of the Earth oleh Andre Caillou, dan Earth Science oleh Tarbuck dan Lutjens, menggambarkan gunung sebagai akar dalam, serupa dengan pasak. Pengetahuan tentang akar gunung hanya disahkan pada abad ke-19 dan ke-20 melalui kajian geologi, jauh selepas penurunan Al-Quran. Pada abad ke-7, masyarakat Arab tidak mempunyai teknologi untuk mengetahui struktur dalaman gunung. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahawa istilah pasak adalah metafora umum. Namun, ketepatan penerangan ini, yang selari dengan penemuan geologi moden, menunjukkan pengetahuan yang melampaui kemampuan manusia pada masa itu. Istilah autat, pasak, adalah sangat spesifik, berbeza daripada metafora lain seperti tanda atau monumen, menunjukkan pemahaman tentang fungsi geologi gunung. Aspek tambahan. Ayat ini juga selari dengan ayat lain, seperti Surah Al-Hijr, 19, dan Surah Luqman, 13-10, yang menyebut gunung sebagai penstabil bumi. Ini menunjukkan konsistensi dalam penerangan Al-Quran tentang gunung. Secara teologi, gunung sebagai pasak mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan bumi yang stabil untuk kehidupan manusia. 2. Gunung terapung seperti awan, ayat 88. Makna dan konteks. Ayat ini menyatakan bahawa gunung, walaupun kelihatan tetap, berjalan seperti awan kerana rancangan Allah. Ini pada mulanya kelihatan paradoksikal, kerana gunung adalah struktur besar yang kelihatan statik. Keajaiban saintifik. Ayat ini merujuk kepada konsep isostasi, yaitu keseimbangan litosfera bumi yang terapung di atas astenosfera, lapisan mantel yang lebih cair. Gunung bergerak perlahan, kira-kira 1-10 cm setahun, akibat pergerakan plat tektonik, serupa dengan cara awan terapung akibat daya apungan dalam atmosfera. Menurut Encyclopedia Britannica dan sumber lain, litosfera termasuk gunung, terapung di atas astenosfera, yang terdiri daripada batuan plastik lemah pada kedalaman kira-kira 110 km. Pergerakan ini adalah sebahagian daripada dinamik tektonik plat. Awan terapung kerana ketumpatannya yang lebih rendah berbanding udara, kira-kira 0.4% lebih rendah. Dan konsep serupa berlaku untuk gunung, yang terapung di atas astenosfera yang lebih padat. Konteks saintifik. Konsep isostasi dan pergerakan plat tektonik hanya difahami pada abad ke-20 melalui teori tektonik plat. Pada abad ke-7, tiada pengetahuan tentang dinamik ini, menjadikan penerangan Al-Quran sangat menakjubkan. Perbandingan dengan awan menunjukkan pemahaman tentang daya apungan yang hanya disahkan oleh sains moden. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahawa ayat ini adalah puitis. Namun, ketepatan perbandingan dengan awan dan kaitannya dengan isostasi menunjukkan pengetahuan saintifik yang tidak mungkin diketahui pada masa itu. Frase berjalan seperti awan adalah sangat spesifik, berbeza daripada metafora lain seperti mengalir seperti air, menunjukkan pemahaman tentang pergerakan perlahan gunung. Aspek tambahan.
Ayat ini juga boleh ditafsirkan sebagai merujuk kepada pergerakan bumi secara keseluruhan, seperti putaran atau pergerakan orbitnya yang turut mempengaruhi gunung. Ini selari dengan ayat lain seperti surah Az-Zumar, tentang pergerakan benda langit. Perbandingan dengan awan juga muncul dalam konteks mukjizat lain, seperti berat awan yang disebut dalam artikel kedua, menunjukkan konsistensi dalam penerangan saintifik Al-Quran. Integrasi mukjizat matematik dan gunung keselarasan dengan penciptaan. Mukjizat matematik seperti penempatan ayat, korelasi dengan kedalaman teras bumi, dan ganjil genap, mencerminkan nisbah ketepatan ilahi dalam struktur Al-Quran, manakala mukjizat gunung menunjukkan ketepatan dalam penerangan saintifik Al-Quran tentang alam semesta. Dua jenis mukjizat ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah teks yang harmoni, menggabungkan kedua keindahan rohani, matematik, dan saintifik. Ini selari dengan konsep penalaan halus alam semesta, seperti yang disebut oleh ahli fizik Leonard Susskind dalam artikel pertama. Konteks teologi, Surah An-Nisa, ayat 82, mencabar untuk mencari kebenaran dalam Al-Quran. Kedua-dua mukjizat matematik dan saintifik, seperti gunung, membuktikan bahawa Al-Quran adalah bebas daripada kesalahan dan mengandungi pengetahuan yang melampaui kemampuan manusia pada abad ke-7. Gunung sebagai pasak dan pergerakan seperti awan menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan bumi yang stabil namun dinamik, selari dengan struktur matematik Al-Quran yang stabil namun kompleks. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahawa penerangan tentang gunung atau pola matematik adalah tafsiran selepas fakta. Namun, ketepatan penerangan ini, seperti akar gunung atau bilangan ayat yang sepadan dengan kedalaman teras bumi, menunjukkan pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan oleh kebetulan atau pengetahuan manusia pada masa itu. Untuk mengesahkan, seseorang boleh merujuk kepada sumber saintifik, seperti Encyclopedia Britannica, untuk isostasi atau geologi gunung, dan mengira struktur matematik menggunakan mushaf standar atau helaian Google yang dinyatakan. Aspek tambahan, mukjizat gunung boleh dikaitkan dengan mukjizat matematik melalui konsep nisbah emas yang disebut dalam artikel pertama. Sarjana mencadangkan bahawa struktur gunung atau susunan ayat dalam Al-Quran mungkin mencerminkan nisbah emas sampai 611 yang terdapat dalam alam semula jadi. Contohnya, pergerakan flat tektonik 1/10 cm setahun boleh dianalisis secara matematik untuk menunjukkan corak yang selari dengan ketepatan Al-Quran, walaupun ini memerlukan kajian lanjut. Mukjizat tambahan dari artikel kedua. Artikel kedua juga merujuk kepada mukjizat lain yang berkaitan, yang boleh diintegrasikan ke dalam analisis ini. Berat awan. Al-Quran menyebut bahawa awan mempunyai berat, surah Ar-Blat, 12, yang selari dengan penemuan moden bahawa awan mempunyai jisim besar, kira-kira senilai kilograms per meter bulan. Ini menambah dimensi saintifik kepada perbandingan gunung dengan awan dalam surah An-Naml. Big Bang dan pengembangan alam semesta, surah Al-Anbiya, menyebut bahawa langit dan bumi pernah bersatu sebelum dipisahkan, yang selari dengan teori Big Bang. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran mengandungi penerangan kosmologi yang konsisten dengan sains moden, serupa dengan penerangan tentang gunung dan struktur matematik. Langit sebagai siling terlindung. Surah Al-Anbiya ayat 2 menyebut langit sebagai siling yang terlindung, yang boleh ditafsirkan sebagai merujuk kepada perlindungan atmosfera daripada sinaran kosmik. Ini menambah lagi bukti bahawa Al-Quran mengandungi pengetahuan saintifik yang canggih. Kesimpulan dan implikasi yang lebih luas. Keajaiban ilahi. Mukjizat matematik, penempatan ayat, korelasi dengan fakta saintifik, nisbah ganjil genap, dan mukjizat gunung, pasak dan pergerakan seperti awan, menunjukkan bahawa Al-Quran adalah teks dengan ketepatan yang luar biasa, menggabungkan dimensi rohani, matematik, dan saintifik. Bukti ketuhanan, ketepatan ini yang dicapai melalui wahyu lisan selama 23 tahun, adalah bukti asal-usul ilahi Al-Quran, seperti yang ditegaskan dalam surah An-Nisa, ayat 82. Relevansi moden. Dalam era sains, mukjizat ini menarik perhatian saintis, ahli matematik, dan orang beriman, menunjukkan bahawa Al-Quran boleh dianalisis melalui lensa saintifik tanpa kehilangan makna rohaninya. Cabaran untuk kajian. Helaian Google menyatakan dalam artikel pertama membenarkan pengguna mengesahkan struktur matematik, manakala sumber saintifik seperti Encyclopedia Britannica mengesahkan penerangan tentang gunung. Ini menggalakkan pendekatan berasaskan data untuk memahami Al-Quran. Cadangan karta visual, jika diminta.
Sekiranya Anda mahu visualisasi, berikut adalah cadangan. Carta Pi menunjukkan nisbah 50-50, nombor ganjil 6,55 dan genap 6,26 dalam struktur Al-Quran. Carta Bar membandingkan bilangan ayat hingga surah Al-Hadid 500 dengan kedalaman teras bumi 500 km. Carta Garis menggambarkan kesamaan antara 197 hari dan 194 hari lunar dalam kisah Ashabul Kahfi. Carta skematik menggambarkan kedalaman akar gunung berbanding ketinggian di atas permukaan untuk menunjukkan konsep pasak. Carta perbandingan menunjukkan pergerakan plat tektonik berbanding ketumpatan awan untuk menggambarkan konsep isostasi dan daya apungan. Sila nyatakan jika Anda mahu saya menghasilkan salah satu carta ini menggunakan format chart.js, atau jika Anda mahu analisis lanjut tentang mukjizat lain, seperti berat awan atau Big Bang, atau bantuan dengan bantuan Google. Berikut adalah analisis terperinci dan diperluas yang mengintegrasikan mukjizat matematik dalam Al-Quran, mukjizat gunung dalam Al-Quran, dan hujah reka bentuk pintar berdasarkan ketiga-tiga artikel yang diberikan. Saya akan memperincikan setiap mukjizat dan hujah dengan konteks saintifik, sejarah, teologi, dan falsafah, sambil menangani skeptisisme, menambah aspek tambahan, dan menunjukkan hubungan antara ketiga-tiga topik ini. Saya juga akan mencadangkan carta visual jika sesuai, tetapi hanya akan menghasilkannya jika diminta secara eksplisit. Analisis ini akan memberikan gambaran holistik tentang bagaimana Al-Quran dan penciptaan alam menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan ilahi. 1. Mukjizat matematik dalam Al-Quran, perisian lanjutan. Sapung 1 Bangsa Pertengahan, Surah Al-Baqarah ayat 1. Makna dan konteks. Ayat ini merujuk kepada umat Islam sebagai umatan wasatan, umat pertengahan, melambangkan keseimbangan antara materialisme dan asketisme, serta tanggung jawab untuk menjadi saksi keadilan. Menurut tafsir seperti Ibn Kathir, ini merujuk kepada peranan umat Islam sebagai model keadilan dan kesederhanaan. Keajaiban matematik. Surah Al-Baqarah mempunyai 286 ayat, dengan ayat 103 terletak tepat di tengah, scroll di 286. Ini mencerminkan makna pertengahan secara literal dan simbolik. Surah ini diturunkan secara beransur-ansur selama kira-kira 10 tahun di Madinah, selari dengan pendedahan surah lain. Pada masa itu, tiada sistem penomboran ayat, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat secara lisan berdasarkan petunjuk ilahi melalui malaikat Jibril. Ketepatan penempatan ayat ini memerlukan pengetahuan menyeluruh tentang jumlah ayat akhir surah, yang mustahil tanpa campur tangan ilahi, memandangkan sifat lisan dan konteks penurunan yang berkaitan dengan peristiwa harian, contohnya, perubahan kiblat. Konteks sejarah. Al-Quran diturunkan dalam masyarakat Arab yang kebanyakannya buta huruf, dengan tradisi lisan yang kuat. Penyusunan bertulis hanya dilakukan selepas kewafaatan Nabi pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Uthman, menjadikan ketepatan matematik ini sangat luar biasa. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin menyatakan bahwa ini adalah kebetulan. Namun, kebarangkalian untuk mencapai titik tengah yang tepat dalam teks lisan yang diturunkan secara beransur-ansur adalah sangat rendah. Selain itu, simetri ini selari dengan tema ayat, menambah dimensi simbolik. Aspek tambahan. Simetri ini juga terdapat dalam surah lain, seperti surah Al-Mudathir, 5-6 ayat, dengan ayat tengah mencerminkan tema penting. Ini menunjukkan corak simetri yang lebih luas dalam Al-Quran. Kajian modern, seperti yang dilakukan oleh sarjana seperti Dr. Raymond Farrin, menunjukkan bahwa banyak surah mempunyai struktur simetri, komposisi cincin, di mana ayat tengah sering membawa makna tema utama. 1-2 gam dalam teras bumi, surah Al-Hadid, ayat 25. Makna dan konteks. Ayat ini menyebut penurunan besi, yang mempunyai kekuatan hebat dan manfaat untuk manusia. Besi adalah elemen penting dalam teknologi dan kehidupan, dan frase, kami turunkan besi, boleh ditafsirkan sebagai merujuk kepada asal-usul kosmik besi, daripada supernova. Keajaiban matematik. Surah Al-Hadid, surah ke-57 daripada 111, terletak hampir di tengah Al-Quran, selari dengan kedudukan besi di teras bumi. Terdapat tepat 100 ayat hingga sebutan besi dalam ayat ini, sepadan dengan kedalaman teras dalam bumi, 500 km, di mana besi pepejal ditemui. Konteks saintifik. Geologi modern mengesahkan bahwa teras dalam bumi, yang terdiri daripada besi pepejal, terletak pada kawasan kira-kira 5,000 km.
Penemuan ini memerlukan teknologi seismik abad ke-20 yang tidak wujud pada abad ke-7. Besi berasal daripada letupan supernova yang menghasilkan elemen berat sebelum pembentukan sistem suria. Ini menambah dimensi kosmik kepada ayat ini. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahawa korelasi ini adalah kebetulan. Namun, gabungan kedudukan surah di tengah dan bilangan ayat yang sepadan dengan kedalaman saintifik mengurangkan kemungkinan kebetulan. Pengiraan bilangan ayat boleh disahkan menggunakan standar musyaf, seperti musyaf Uthmani yang menunjukkan ketepatan ini. Aspek tambahan, nombor atom besi, 26, telah dikaitkan oleh beberapa sarjana dengan struktur ayat atau surah, walaupun ini memerlukan kajian lanjut. Penjajaran ini menunjukkan keselarasan antara struktur Al-Quran dan struktur alam semesta, mencerminkan konsep penalaan halus yang disebut dalam artikel pertama. 13 struktur matematik Al-Quran pengiraan matematik, jumlah nombor surah, 7 plus 2 plus 17, 6,555. Jumlah ayat dalam Al-Quran 1236, berdasarkan kiraat Hafs terdapat variasi kecil dalam kiraat lain. Apabila nombor surah dan bilangan ayat menunjukkan dan diasingkan kepada nombor ganjil dan genap, hasilnya nisbah 50-50, dengan jumlah ganjil 6,5 dan genap 6,5 dan genap. Kepekaan struktur. Sebarang perubahan kecil seperti menambah satu ayat atau menukar susunan surah akan mengganggu keseimbangan ini. Ini menunjukkan reka bentuk matematik yang sangat tepat. Konteks sejarah. Al-Quran diturunkan secara lisan selama 23 tahun, dengan ayat berkaitan dengan peristiwa tertentu, asbab al-nuzul. Penyusunan Nabi bertulis dilakukan selepas kewafatan, menjadikan ketepatan ini luar biasa. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin menyatakan ini adalah manipulasi data. Namun, kepekaan struktur terhadap perubahan kecil menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Helaian Google yang membenarkan pengesahan pengiraan ini. Aspek tambahan, pola lain termasuk pengulangan perkataan seperti hari, 365 kali, dan bulan 12 kali, yang selari dengan konsep astronomi. Bilangan 19, Surah Al-Mudathir, ayat 30, telah dikaji sebagai asas untuk pola matematik lain, walaupun ini kontroversial dan memerlukan pemeriksaan yang teliti. 1.4, Orang tidur di gua, Al-Kahfi, ayat 25. Makna dan konteks. Ayat ini merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi, yang tidur selama 300 tahun suria dan 39 tahun lunar. Kisah ini melambangkan perlindungan ilahi dan kuasa Allah ke atas masa. Keajaiban matematik. 300 tahun suria, 350 hari, 309 tahun lunar, 354.371, 94.99.3 hari. Perbezaan kurang daripada satu hari menunjukkan penjajaran yang sangat tepat. Konteks saintifik, kalendar suria dan bulan mempunyai perbezaan kira-kira 11 hari setahun. Ketepatan ini memerlukan pengiraan yang tidak mungkin berlaku pada abad ke-7 tanpa alat moden. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin menyatakan ini adalah kebetulan, tetapi ketepatan dan penyebutan eksplisit kedua-dua tempoh menjadikan hujah ini kurang meyakinkan. Aspek tambahan. Ayat ini boleh ditafsirkan sebagai merujuk kepada relativiti massa, yang selari dengan teori relativiti Einstein. Kisah ini mempunyai persamaan dengan tradisi lain, seperti 7 orang tidur dalam agama Kristian, tetapi ketepatan matematik adalah unik kepada Al-Quran. 2. Mukjizat gunung dalam Al-Quran. Perincian lanjutan. 2.1 Gunung sebagai pasak, Surah An-Naba, ayat 67. Makna dan konteks. Ayat ini menyebut bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak, autad, menunjukkan fungsi gunung dalam menstabilkan kerak bumi. Istilah pasak merujuk kepada alat yang ditanam ke dalam tanah, mencerminkan akar gunung. Keajaiban saintifik. Geologi moden mengesahkan bahawa gunung mempunyai akar yang menembusi kerak bumi, menstabilkan litosfera, Earth oleh Press dan Seaver, Earth Science oleh Tarbuck dan Lutjens. Akar ini terbentuk melalui perlanggaran plat tektonik, menyebabkan kerak membekling. Pengetahuan ini hanya disahkan pada abad ke-19 dan ke-20, jauh selepas penurunan Al-Quran. Masyarakat Arab pada abad ke-7 tidak mempunyai teknologi untuk mengetahui struktur dalaman gunung. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahawa pasak adalah metafora umum. Namun, ketepatan penerangan ini, yang selari dengan geologi moden, menunjukkan pengetahuan saintifik yang luar biasa. Istilah autad adalah spesifik, berbeza daripada metafora lain seperti tanda atau monumen. Aspek tambahan.
Ayat serupa dalam Surah Al-Hijr 11 dan Surah Luqman 10 mengesahkan peranan gunung sebagai penstabil, menunjukkan konsistensi dalam Al-Quran. Secara teologi, gunung sebagai pasak mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan bumi yang stabil untuk kehidupan. 2.2 Gunung terapung seperti awan, Surah An-Naml ayat 88. Makna dan konteks. Ayat ini menyatakan bahawa gunung berjalan seperti awan, walaupun kelihatan tetap, menunjukkan dinamik bumi yang tersembunyi. Keajaiban saintifik. Ayat ini merujuk kepada konsep isostasi, di mana litosfera termasuk gunung terapung di atas astenosfera, lapisan mantel yang lebih cair, Encyclopedia Britannica. Gunung bergerak perlahan, 10 tahun, akibat pergerakan plat tektonik, serupa dengan daya apungan awan di atmosfera. Awan terapung kerana ketempatannya lebih rendah daripada udara, dan konsep serupa berlaku untuk gunung yang terapung di atas astenosfera. Konteks saintifik. Teori tektonik plat dan isostasi hanya difahami pada abad ke-20. Penerangan Al-Quran tentang pergerakan gunung pada abad ke-7 adalah sangat menakjubkan. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin menyatakan ini adalah puitis. Tetapi perbandingan spesifik dengan awan dan kaitannya dengan isostasi menunjukkan pemahaman saintifik yang canggih. Aspek tambahan. Ayat ini boleh ditafsirkan sebagai merujuk kepada pergerakan bumi secara keseluruhan, seperti putaran atau orbitnya, Surah Az-Zumar 395. Perbandingan dengan awan juga selari dengan mukjizat lain, seperti berat awan, Surah Ar-Ra'd 15. 3. Hujah reka bentuk pintar, bukti ciptaan Tuhan. Tikon 1 Badan manusia. Makna dan konteks. Artikel ini menekankan bahawa tubuh manusia adalah biologi, dengan organ seperti buah pinggang, hati, jantung dan mata menunjukkan reka bentuk pintar. Contohnya, buah pinggang menapis, mengawal tekanan darah, dan menghasilkan vitamin D. Hati menyah toksik darah dan mencipta nutrien. Jantung mengepam darah, membekalkan oksigen dan nutrien. Mata dilindungi oleh orbit dan gegendang telinga membantu keseimbangan. Hujah reka bentuk pintar. Sistem ini berfungsi secara automatik tanpa kawalan sedar, menunjukkan reka bentuk kompleks yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Artikel ini bertanya, siapa yang merancang semua ini? Sains biologi menerangkan bagaimana tubuh berkembang, tetapi tidak menjelaskan asal-usul undang-undang biologi itu sendiri. Ini mencerminkan konsep dalam Al-Quran bahawa Allah adalah pencipta yang merancang segala-galanya. Surah Al-Mulk 67, 4. Konteks saintifik. Biologi moden mengesahkan kerumitan tubuh manusia, seperti 3.2 triliun sel yang bekerja sama dalam sistem organ yang kompleks. Contohnya, pembekuan darah melibatkan kaskade protein yang tepat, yang sukar dijelaskan tanpa reka bentuk pintar, Discovery Institute. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin menyokong teori evolusi, seperti yang disebut dalam artikel tentang subkimia dan kilat yang mencetuskan kehidupan. Namun, hujah ini menegaskan bahawa kemungkinan matematik untuk pembentukan protein secara rawa adalah sangat rendah, seperti yang dijelaskan oleh Stephen C. Mayer. Contoh pen dalam artikel menunjukkan bahawa objek sederhana seperti pen memerlukan reka bentuk. Jadi, tubuh manusia yang jauh lebih kompleks pasti memerlukan pencipta. Aspek tambahan. Al-Quran menyebut kerumitan manusia dalam ayat seperti Surah At-Tin 954. Kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Surah Al-Muminun 23:11, penerangan tentang perkembangan embrio. Kajian moden tentang epigenetik dan kod genetik menunjukkan lapisan kawalan yang kompleks, yang selari dengan hujah reka bentuk pintar. 3.2 Penciptaan alam untuk manusia. Makna dan konteks. Artikel ini menekankan bahawa bumi direka untuk menyokong kehidupan manusia, dengan udara, tanah yang subur, dan haiwan ternakan yang mematuhi manusia. Ini mencerminkan ayat seperti Surah Al-Baqarah 229. Dia telah mencipta untuk kamu apa yang ada di bumi. Hujah reka bentuk pintar. Bumi mempunyai sumber seperti udara dan udara yang penting untuk kehidupan, tanpa usaha manusia untuk menciptanya. Tanah menghasilkan makanan daripada benih, dan tubuh manusia memproses makanan secara automatik menjadi tenaga. Nilai penglihatan yang tidak akan ditukar dengan kekayaan dunia menunjuk betapa berharganya ciptaan Allah. Konteks saintifik. Prinsip antropik dalam kosmologi menunjukkan bahawa pemalar alam semesta, seperti graviti dan kekuatan elektromagnet, ditetapkan dengan tepat untuk menyokong kehidupan. Ini selari dengan konsep penalaan halus yang disebut dalam artikel pertama. Skeptisisme dan penjelasan.
Skeptik mungkin menyatakan bahawa ini adalah hasil evolusi atau kebetulan kosmik. Namun, semesta kemungkinan matematik untuk pemalar alam yang sesuai untuk kehidupan adalah sangat rendah, seperti yang dijelaskan oleh saintis seperti Roger Penrose, The Road to Reality. Aspek tambahan, Al-Quran menyebut bumi sebagai tempat yang sesuai untuk kehidupan, Surah An-Nahl 11:10-11, yang selari dengan penemuan moden tentang zon layak huni, habitable zone, dalam astronomi. Hujah ini diperkuat oleh organisasi seperti Discovery Institute, yang menyokong reka bentuk pintar berdasarkan kerumitan biologi dan kosmologi. Integrasi mukjizat matematik, gunung, dan reka bentuk pintar, keselarasan dengan penciptaan, mukjizat matematik, menunjukkan ketepatan ilahi dalam struktur Al-Quran, mengikut penempatan ayat tengah, korelasi dengan kedalaman teras bumi, dan nisbah ganjil genap. Ini mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam merancang teks yang harmoni. Mukjizat gunung menunjukkan pemahaman saintifik Al-Quran tentang geologi, gunung sebagai pasak, dan dinamik bumi isostasi yang hanya disahkan oleh sains modern. Ini selari dengan konsep penalaan halus alam semesta. Reka bentuk pintar menekankan kerumitan tubuh manusia dan bumi sebagai bukti pencipta yang bijaksana, yang selari dengan ayat seperti Surah Al-Mulk, Dina Beluyo Pu yang tidak ada cacat cela pada ciptanya. Ketiga topik ini menyokong konsep ijab, keajaiban buah Al-Quran, yang merujuk kepada sifat unik Al-Quran yang tidak boleh ditiru. Surah An-Nisa, ayat 82, mencabar untuk mencari pertentangan, dan ketepatan matematik, saintifik, dan reka bentuk pintar menjadi bukti ketuhanan. Gunung sebagai pasak dan tubuh manusia sebagai keajaiban biologi mencerminkan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan alam yang stabil dan menyokong kehidupan, selari dengan struktur matematik Al-Quran. Skeptisisme dan penjelasan. Skeptik mungkin berpendapat bahawa mukjizat ini adalah tafsiran selepas fakta atau kebetulan. Namun, gabungan ketepatan matematik, contohnya, mimam serabut ayat dan kedalaman teras bumi, penerangan saintifik, contohnya, isostasi, dan kerumitan biologi, contohnya, pembekuan darah, mengurangkan kemungkinan kebetulan. Untuk mengesahkan, seseorang boleh mengira struktur matematik menggunakan helaian Google, atau merujuk sumber saintifik seperti Encyclopedia Britannica untuk geologi dan Discovery Institute untuk reka bentuk pintar. Aspek tambahan, konsep nisbah emas, yang disebut dalam artikel pertama, boleh dikaitkan dengan struktur gunung, bentuk simetri, dan manusia, proporsi anatomi. Al-Quran sering menyebut tanda-tanda Allah dalam alam semesta dan teks, Surah Fusilat, bab 153, yang menghubungkan mukjizat matematik, gunung, dan reka bentuk pintar sebagai bukti penciptaan ilahi. Mukjizat tambahan dari artikel ketiga, penalaan halus alam semesta. Artikel ini merujuk kepada hujah penalaan halus yang menunjukkan bahawa pemalar alam semesta seperti gravity ditetapkan dengan tepat untuk menyokong kehidupan. Ini selari dengan penerangan Al-Quran tentang penciptaan yang sempurna, Surah Al-Mulk 3. Hujah kontingensi. Artikel ini menyebut bahawa kewujudan bergantung kepada pencipta yang perlu. Mengikut ayat seperti Surah Al-Ikhlas 112:2, Allah yang menjadi tumpuan segala sesuatu. Keadilan dan syurga neraka. Artikel ini menekankan bahawa mengikuti perintah Allah membawa kepada syurga, yang mencerminkan tujuan reka bentuk pintar untuk kebaikan manusia. Kesimpulan dan implikasi yang lebih luas keajaiban ilahi, mukjizat matematik, mukjizat gunung, dan hujah reka bentuk pintar menunjukkan bahawa Al-Quran dan alam semesta adalah ciptaan dengan ketepatan yang luar biasa. Ini mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran dan kebijaksanaan Allah dalam penciptaan. Bukti ketuhanan, ketepatan ini, yang dicapai melalui wahyu lisan dan hanya disahkan oleh sains moden, mencabar hujah skeptik dan mengukuhkan iman. Surah An-Nisa, 4:82. Relevansi moden, mukjizat ini menarik perhatian saintis, ahli matematik, dan orang beriman, menunjukkan bahawa Al-Quran boleh dianalisis secara saintifik tanpa kehilangan makna rohani. Cadangan untuk kajian. Helaian Google untuk struktur matematik boleh digunakan untuk pengesahan. Sumber saintifik seperti Discovery Institute dan Encyclopedia Britannica menyokong hujah reka bentuk pintar dan mukjizat gunung. Video oleh Stephen C. Meyer atau Ahmed Deedat boleh memberikan perspektif tambahan. Cadangan karta visual. Carta pi, nisbah 50-50, nombor ganjil 60 dan genap 6 dalam struktur Al-Quran.
Karta bar, bilangan ayat hingga surah Al-Hadid, 500, first kedalaman teras bumi, dalam 100 km. Carta garis, kesamaan antara 109,57 hari surya dan 109,499.43 hari lunar dalam kisah Ashabul Kahfi. Carta skematik, kedalaman akar gunung versus ketinggian di atas permukaan. Carta perbandingan, kerumitan sistem organ manusia, contohnya buah pinggang, hati, jantung, versus teknologi modern, contohnya telepon pintar. Sila nyatakan jika Anda mahu carta ini dihasilkan menggunakan format chart.js, atau jika Anda mahu analisis lanjut tentang mukjizat lain, seperti berat awan atau Big Bang, atau bantuan dengan bantuan Google.